Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pastikan Anda jangan berganjak daripada berita ini kerana berita ini akan membongkar satu kegiatan yang amat dahsyat, lebih dahsyat daripada yang pernah kamu ketahui sebelum ini, iaitu seorang CEO mengaku bahawa beliau mengutip komisen package ekonomi untuk akaun parti politik. Sekali lagi saya ulang, seorang CEO telah mengaku kepada SPRM beliau telah mengutip komisen untuk package ekonomi untuk akaun parti politik. Seorang ketua pegawai eksekutif atau dikenali sebagai CEO sebuah syarikat swasta sah ditahan oleh SPRM dan beliau juga mengaku menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan di bawah pakej rancangan ekonomi sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Kita tahu pada ketika ini siapa Perdana Menteri. Perdana Menteri pada ketika itu adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah Kerajaan Perikatan Nasional, di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Seorang ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat swasta disahkan telah direhman selama 5 hari oleh SPRM, bukan mana-mana ketua kampung kah, JKK kah apakah, tidak, tetapi ini disahkan telah ditahan oleh SPRM. Kenapa SPRM tahan? Kerana memang ada kes tersebut ketika Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin abakau. SPRM telah menahan CEO ini kerana beliau disyaki telah menjadi orang tengah di dalam pengagihan projek kerajaan di bawah pakej rancangan ekonomi yang diperkenalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika itu, yaitu kerajaan yang terdahulu sebelum kerajaan perpaduan ini. Sebelum ini kita tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mengakui perkara ini. Dia kata segalanya berjalan seperti yang betul. Tetapi kali ini dibuktikan bahawa itu benda mungkin ada kerana telah ditahan oleh SPRM CEO ini. Lelaki itu sekarang berusia 42 tahun. Yang ditahan itu ketika hadir memberikan keterangan dalam siasatan kes berkenaan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya lewat malam tadi. Kita tahu ramai orang yang dipanggil oleh SPRM tapi tidak ditangkap. Sekiranya tidak ada betul-betul kes untuk beliau ditahan. Tetapi kalau dia ditahan memang betul ada modus operandi. Kemungkinan besar kes itu memang betul-betul ada. Sumber berkata, lelaki itu bertanggung jawab untuk menjadi penghubung kepada kontraktor-kontraktor tertentu dengan pihak atasan yang bertanggung jawab. Sekiranya mendapat projek, kontraktor itu perlu membayar komisen sehingga 3 ke 5% dan dipercayai akan dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik. Siapakah parti politik itu? Ia kononnya untuk tujuan pembiayaan politik, kata kenyataan itu. Kata kenyataan itu lagi, perkara ini diketahui selepas siasatan terhadap kontraktor yang mengaku bersetuju dengan pembayaran komisen itu, kata sumber di sini pada hari ini. Berita harian sebelum ini telah melaporkan fokus siasatan SPRM kini adalah terarah kepada 92.5 bilion dana yang membabitkan dana kerajaan daripada nilai dakwaan penyelewengan wang perbelanjaan negara yang dianggar hampir 600 bilion ringgit Malaysia. Dalam siasatan itu, agensi penguasaan itu turut menyerbu 8 agensi kerajaan dan 9 syarikat. 8 agensi kerajaan itu dikesan menerima peruntukan yang terlalu besar melalui pakej rancangan yang diluluskan kerajaan terdahulu pada tahun 2020 dan 2021. Mengulas lanjut,
Sumber menjelaskan lelaki itu juga adalah salah seorang daripada 5 individu yang sedang disiasat oleh SPRM berhubung pembabitan dalam pakej rancangan ekonomi dan yang diumumkan oleh kerajaan sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Kata kenyataan itu, mereka yang disiasat itu dipercayai menjadi dalang atau orang tengah kepada beberapa syarikat untuk memperoleh projek-projek bernilai di antara 50 juta ringgit Malaysia sehingga 500 juta ringgit Malaysia secara rundingan terus. Hampir 90% projek yang diberikan secara runding terus masih belum dilaksanakan kerana tiada pengeluaran surat setuju terima lagi, katanya. Difahamkan SPRM pada ketika ini juga akan memfokuskan kepada siasatan terhadap baki 10% projek yang sedang berjalan, membabitkan perkembangan projek antara 10 hingga 20% lagi. BH dimaklumkan ketua pegawai eksekutif yang ditahan itu sudah pun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi tadi dan ditahan reman selama 5 hari bermula 6 hingga 10 Januari 2023. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan berkata kes disiasat di bawah Seksyen 16A Akta SPRM 2009. Berita ini dipetik daripada bharian.com.my bertajuk CEO kutip Komisen Pakej Ekonomi untuk akaun parti politik. Tahniah diucapkan kepada SPRM dan saya berharap sebagai admin The Twin TV, kita berharap semoga dalang-dalang seterusnya yang telah mensakau, telah mencuri, merompak, membuatkan ketirisan yang tidak perlu sampai berbilion-bilion ditangkap, ditahan. Dan kita berharap aspirasi daripada Perdana Menteri kita yang kita kasihi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, aspirasi beliau untuk menghapuskan, memupuskan, terus menghentikan segala amalan salah guna kuasa, segala amalan pecah amanah, segala amalan makan duit rasuah, penyelewengan, ketirisan yang tidak sepatutnya. Kita berharap semua ini dapat dihentikan serta merta. Kita berdoa semoga SPRM dapat menjalankan tugas mereka dengan bebas, tidak terikat dengan mana-mana kuasa yang tidak sepatutnya. Dan kita berharap manusia-manusia yang jahat ini, manusia-manusia yang menyebabkan kerajaan negara Malaysia, rakyat menderita kerana tidak cukup wang. Bayangkan ramai orang miskin, tapi hanya kerana mau menang, banyak duit diperlukan untuk menang dalam politik dan sebagainya, sanggup dibuat perkara-perkara yang tidak betul, termasuklah mengambil yang bukan hak. Benar kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa semua wang ini harus dirampas semula sebahagiannya, kalau tidak sebahagiannya, untuk diserahkan kepada yang hak, yaitu kepada rakyat jelata negara Malaysia yang tercinta. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, selamat tahun baru. Tahniah diucapkan kepada Harimau Melaya yang berjaya mengalahkan Thailand 1-0 pada perlawanan bola sepak semalam. Kita jumpa lagi, bye-bye.